Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali semua penonton di channel Cikgu Azrul Nizam. Jadi untuk hari ini Cikgu akan menyambung tajuk di dalam bidang 6 yang bertajuk Jati Diri Moral, dan unit yang akan Cikgu terangkan pada hari ini adalah bertajuk Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti. Jadi Cikgu berharap agar semua penonton-penonton berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan gembira di rumah masing-masing bersama ahli keluarga dan berasa seronok mengikuti pembelajaran yang akan Cikgu sampaikan pada hari ini. Jadi, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, seperti mana kebiasaan penonton yang telah mengikuti channel Cikgu selama ni, sebelum Cikgu menerangkan tentang apa yang akan Cikgu ajar, Cikgu akan terangkan dahulu apa yang perlu anak-anak belajar, apa yang perlu belajar kuasai. Jadi, apabila semua anak-anak memahami, mengetahui apa yang perlu dibelajar, apa yang perlu dipahami, baru kita faham sebenarnya kenapa perlu belajar. Dan yang penting, anak-anak yang akan menuju ke SPM tidak tertinggal mana-mana standard pembelajaran yang perlu anak-anak kuasai apabila hendak menduduki peperiksaan SPM kelak. Kita nak tengok yang pertama. Pelajar atau penonton dapat menjelaskan contoh integriti demi pembangunan negara. Jadi dalam unit sebelum ni, Cikgu telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apakah maksud integriti. Jadi dalam unit ini, Cikgu akan menyambung tentang apakah contoh integriti. Jadi nanti anak-anak boleh saksikan, boleh dengar penjelasan dan pengajaran Cikgu pada hari ini. Okey, yang kedua, anak-anak dapat mengenal pasti cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Apakah cara-cara? Apakah langkah-langkah? Apakah cara-cara? Bagaimanakah nak laksanakan tanggungjawab dengan berintegriti? Yang ketiga, memerihalkan atau menyatakan atau menguraikan kepentingan integriti integriti demi pembangunan negara. Jadi ini juga nanti sentuh untuk standard pembelajaran 3. Standard pembelajaran keempat yang sepatutnya pelajar kuasai adalah pelajar dapat merumuskan implikasi. Apakah maksud implikasi? Maksud implikasi ni adalah kesan akibat perbuatan yang tidak berintegriti kepada pembangunan negara. Jadi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu mempunyai atau memastikan kita sentiasa berintegriti pada setiap hari, kerana bila kita berintegriti, kita melaksanakan kerja dengan amanah, kita dapat melaksanakan kerja dengan jujur, pembangunan negara yang lebih mapan dapat dilaksanakan ataupun dapat dikecapi oleh setiap rakyat. Yang kelima, mengekspresikan perasaan ataupun menyatakan, menunjukkan perasaan. Perasaan ni sedih, marah, gembira dan sebagainya. Jadi apakah perasaan murid-murid? Apakah perasaan anak-anak ataupun apakah perasaan penonton apabila telah mengamalkan integriti demi pembangunan negara? Dan yang terakhir, mengamalkan tanggungjawab dengan berintegriti dalam kehidupan harian demi pembangunan negara. Jadi ini 6 standard pembelajaran yang
akan diterangkan dan seharusnya dikuasai oleh semua penonton-penonton di dalam unit 6 ini. Okay, jadi kita tengok nilai. Apa nilai-nilai yang boleh diamalkan apabila kita melihat tajuk apabila kita mengamalkan integriti. Okay, kita ada 18 nilai universal di dalam pendidikan moral. Jadi apabila soalan berkaitan dengan isu integriti, apakah nilai sesuai yang boleh dijawab ataupun yang boleh digunakan sebagai cadangan jawapan oleh semua pelajar. Yang pertama, nilai kejujuran. Okay, seperti mana sebelum ini, pengajian cikgu sebelum ini, penerangan cikgu kepada anak-anak sebelum ini, bahawa nilai kita apabila menulis jawapan, kita perlu menulis seperti mana di dalam DSKP. Di dalam DSKP kita melihat ataupun cikgu-cikgu awak pun semua menerangkan bahawa nilai kejujuran bukan jujur ataupun kejur. Kejur tu tak ada kan bahasa Melayu dia. Ataupun kalau biasa pelajar saya kadang-kadang pun jawab jujur. Jujur ni tak boleh. Tak. Kalau saya tengok, kalau saya apabila saya menyemak hasil-hasil pelajar ataupun cadangan-cadangan jawapan pelajar di dalam peperiksaan, bila pelajar saya tidak menulis nilai yang betul, jadi dalam DSKP kita nilai kejujuran. Jadi saya bagi markah salah. Jadi dalam masa sama bila saya salahkan, jadi pelajar dalam masa sama dia akan berusaha untuk membuat penambahbaikan dalam jawapan mereka pada setiap kali peperiksaan. Jadi insyaAllah pada nanti ujungnya SPM dia dapat menulis nilai dengan betul. Yang kedua, nilai harga diri. Harga diri, menjaga maruah diri. Bukan saja maruah diri tetapi juga maruah keluarga dan masyarakat. Tapi yang paling penting adalah maruah diri sendiri. Harga diri. Yang ketiga, nilai toleransi. Apakah maksud toleransi? Toleransi adalah maksud dia bertolak ansur, sabar dan mampu mengawal diri. Jadi contoh toleransi. Toleransi penting dekat mana? Jadi paling penting sebenarnya nilai toleransi diamalkan di Malaysia lah. Terutamanya Malaysia banyak kayaknya hidup berbilang kaum. Jadi nilai toleransi di Malaysia adalah sangat penting supaya tidak berlaku sebarang kerusuhan kaum, tidak berlaku sebarang pergaduhan kaum, tidak berlaku sebarang hierarki antara satu kaum dengan kaum yang lain. Siapa yang berusaha, insya-Allah akan berjaya dengan lebih cemerlang. Okay, nilai keempat, nilai rasional. Rasional, apa tu rasional? Maksudnya mampu berfikir dengan waras, mampu berfikir dengan logik, mampu berfikir dengan hati yang tenang dan mengambil tindakan yang betul. Yang penting, rasional adalah mengambil tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan yang wajar. Okay, dan nilai yang terakhir yang boleh dikaitkan dengan isu integriti adalah nilai patriotisme. Nilai patriotisme maksudnya kita mempunyai perasaan sayang dan bangga kepada negara, di mana kita meletakkan kepentingan negara kita adalah melebihi kepentingan diri sendiri. Jangan kita mengatakan bahawa diri kita lebih penting daripada negara. Itu salah. Yang penting adalah kemajuan negara, bukan kemajuan ataupun kekayaan diri sendiri. Itu 5 nilai yang boleh dikaitkan di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita pergi lanjut, saya ulang semula pengajian saya sebelum ini supaya anak-anak murid ataupun semua penonton-penonton dapat refresh apakah maksud integriti organisasi. Jadi maksud integriti organisasi ini saya dah sentuh secara sejelas-jelasnya di dalam video-video saya untuk bab 5. Jadi penonton-penonton boleh tonton semula, boleh cari tu dekat channel saya. Tengok apakah penjelasan saya berkaitan dengan integriti organisasi ini. Jadi secara umumnya kita patuh pematuhan amalan terbaik berdasarkan kod etika, piagam pelanggan, sistem dan proses kerja. Jadi itu maksud integriti organisasi. Di mana apabila kita mengamalkan integriti organisasi, kita akan melakukan inovasi.
kita akan berlaku, kita akan mempunyai disiplin yang baik, kita akan mempunyai sikap yang adil, saksama, prihatin, bertanggungjawab, bukan bertanggungjawab tapi tanggung jawab. Jadi kerja berpasukan, sebab dalam organisasi kita mesti kerja berpasukan, bukan kerja sendiri. Jadi kalau kerja sendiri itu bukan organisasi. Jadi kalau nak masuk organisasi, kita mesti kerja secara berpasukan. Dan yang terakhir adalah kepantasan. Kita dah sambung, baru kita masuk pada topik kita pada hari ini. Jadi kita tengok apakah konsep integriti. Integriti dalam pembangunan negara. Jadi integriti ataupun amanah tadi, amanah kan. Jadi belajar dah familiar lah dengan maksud integriti. Amanah, jujur, sidik, tabligh dan patanah merupakan aspek penting dalam pembangunan negara, di mana integriti ini dapat mencerminkan ketamadunan bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat di dunia kan, kita akan setiap tahun akan keluar indeks rasuah kan, indeks rasuah dunia. Jadi kalau kita lihat Malaysia pun sebenarnya tidak berada pada kedudukan yang sangat baik daripada segi integriti. Jadi kita ataupun anak-anak murid sebagai penonton ataupun bukan sebagai penonton, sebagai pewaris harapan pada masa akan datang atau sebagai pemimpin pada masa akan datang, perlu mengubahlah persepsi masyarakat dunia terhadap mereka dengan mengamalkan integriti. Bila kita amalkan integriti, daripada kecil kita memahami konsep integriti, jadi secara langsung pada masa akan datang bila jadi pemimpin, kita akan menjadi seorang yang integriti, jujur, amanah. Jadi perkara ini secara langsung dapat membantu meningkatkan persepsi masyarakat dunia kepada mereka, dengan mereka percaya bahawa rakyat Malaysia adalah rakyat yang paling tolak rasuah, rakyat yang paling berintegriti, rakyat yang sentiasa sanggup berkorban untuk negara dengan mengamalkan nilai patriotisme. Okey, ini tadi pun dah disentuhkan lebih kurang sama dengan integriti organisasi. Jadi mesti jujur, mesti amanah, mesti berwibawa, mesti accountability. Accountability maksudnya perlu ada imbang dan semak supaya tidak berlaku sebarang ketirisan. Okey, mengikut bidang kuasa dan tugasnya, tiada konflik pribadi, dan yang terakhir patuh akan peraturan dan undang-undang. Kita sambung kepada standard pembelajaran yang kedua. Kita tengok contoh-contoh integriti dalam pembangunan negara. Yang pertama, dapat merealisasikan dasar anti rasuah Malaysia kan. Jadi kebiasaannya rasuah ni banyak berlaku di dalam jabatan-jabatan yang melaksanakan atau banyak melibatkan masyarakat atau yang melaksanakan menguatkuasakan undang-undang negara. Jadi contohnya kalau kita tengok polis, custom. Jadi jabatan-jabatan ini adalah antara jabatan yang berisiko tidak mengamalkan integriti. Jadi anak-anak pada masa akan datang, jika bekerja dalam jabatan-jabatan ini, perlulah mempunyai integriti yang terbaik supaya dasar anti rasuah negara dapat direalisasikan. Okey, yang kedua, menjaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara. Ini penting tak? Penting. Sebab apa? Sebab apabila maklumat sulit negara diketahui oleh orang luar, jadi orang luar senang mencubuk, senang mencuri, senang menindas negara kita Malaysia yang disayangi. Jadi apabila semua penjawat awam ataupun apabila semua pentadbir-pentadbir di Malaysia ini yang memegang amanah dan memegang jawatan-jawatan penting ini dapat amalkan integriti, jadi maklumat sulit negara tidak akan bocor, tidak akan diketahui oleh orang-orang lain.
Yang ketiga, mengelakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau jawatan. Jadi ini pentinglah integriti. Lebih kurang tadi, senang kata apabila kita mempunyai kuasa, kita perlu mempunyai integriti lah. Jadi kalau kita tak ada integriti, kita dah salah guna kuasa, salah guna kedudukan dan salah guna jawatan yang kita telah sandang. Maka itu yang pertama. Yang kedua, daripada segi sudut ekonomi. Tidak, apakah contoh integriti? Dengan tidak menyalahgunakan harta kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Ini contohnya barang-barang kerajaan ataupun harta-harta, kalau di sekolah, harta-harta sekolah, bolehkah awak rosakkan? Pelajar boleh ke rosakkan? Tak boleh. Jadi harta kerajaan contoh seperti meja, kursi, papan putih, parking motosikal, parking kereta yang disediakan oleh pihak sekolah, sepatutnya pelajar sama-sama menjaga. Kalau kat tandas tu kita tengok kadang-kadang pelajar tulis perkataan-perkataan pelik. Jadi sebenarnya kalau pelajar yang melaksanakan vandalisme di sekolah, di luar, jadi sebenarnya itu boleh dikategorikan sebagai pelajar yang tidak bertanggungjawab ataupun pelajar yang tidak berintegriti ataupun rakyat yang tidak berintegriti kerana dia telah menyalahgunakan harta dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Yang kedua, kalau nak jaga pendapatan, mesti mengikut undang-undang. Jadi apa contoh pendapatan yang tak ikut undang-undang? Contohnya ambil rasuah, berniaga perkara-perkara yang dilarang oleh undang-undang. Apa contoh perkara yang dilarang oleh undang? Contoh, terlibat dalam penjualan dadah, penjualan daun ketum, penyeludupan haiwan eksotik. Itu semua salahlah di sisi undang-undang. Kerana apa? Kerana bukan saja membahayakan nyawa orang lain, tetapi dia juga menyebabkan negara kehilangan cukai yang banyak. Contoh, terlibat dalam serudut rokok. Kita ada rokok yang apabila orang yang besok rokok, dia perlu membayar cukai kan. Beli rokok tu perlu bayar cukai. Tapi apabila dia terlibat dalam penipuan rokok, jadi rokok tersebut tidak dibayar cukai. Kesannya negara kehilangan cukai yang berbilion. Negara kehilangan cukai yang berbilion, pendapatan negara juga terjejas. Jadi itu pentingnya kenapa perlu menjaga pendapatan negara mengikut undang-undang. Yang ketiga, mengisytiharkan cukai pendapatan dengan hidup. Siapa yang akan isytihar cukai pendapatan? Ini penjawab mereka yang berpendapatan ikut dia sekeliling. Mereka yang berpendapatan berapa ribu? Lebih kurang 3,000, lebih kurang 3,000 satu bulan. Jadi macam biasanya penjawab awam yang 3,000 satu bulan. Bukan sahaja penjawab awam, tetapi maksudnya peniaga-peniaga di luar tu. Kalau pendapatan mereka bersih 3,000 satu bulan, sepatutnya telah mengisytiharkan harta. Jadi isytihar harta mesti jujurlah, jangan ada benda yang tidak isytiharkan. Kerana bila kita tak isytihar harta yang betul, cukai yang dikenakan oleh kerajaan sikitlah kepada pembayar cukai tersebut. Jadi kerajaan akan kehilangan pendapatan yang banyak. Jadi pendapatan kerajaan melalui cukai ini pentinglah. Kerana kerajaan akan bina jalan raya, bina sekolah, beri peruntukan teks, beri contoh sekarang kita dalam COVID, beri bantuan kuih hati nasional dan sebagainya. Itu pentinglah supaya kerajaan dapat membangunkan negara. Jadi apabila rakyat tak makin ramai, makin banyak rakyat bayar cukai, semakin rakyat mempunyai integriti apabila mengisytiharkan cukai-cukai pendapatan dengan jujur, jadi pendapatan negara dapat tambah. Bila pendapatan negara dapat tambah, jadi kerajaan ada duit yang lebih banyak ataupun pendapatan yang lebih banyak untuk disalurkan terhadap pembangunan negara. Kita tengok daripada segi sosial. Tiada pengecualian dalam penguasaan undang-undang. Ini tak masalahkan untuk pembelajar. Dengan mematuhi
mematuhi etika organisasi, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan tulus dan amanah. Jadi nak laksanakan tugas dengan tulus dan amanah, contohnya kita tengok sepatutnya kalau sebab integriti ni biasanya orang kaitkan dengan penjawat awam kan. Kita kan penjawat awam lah. Tapi kalau peniaga dan sebagainya, dia kepada pembangunan syarikat. Jadi pembangunan syarikat biasanya ditegur oleh okey kan. Okey, kalau dia tak suka dia boleh yang tidak integriti ni dia boleh buang pada bila-bila masa. Okay, kenapa perlu laksanakan tugas dengan tulus tak mana? Supaya output saya selalu sentuh, supaya output yang dihasilkan adalah maksimum dengan kos yang minimum. Bila kita dapat output yang maksimum dengan kos yang minimum, pembangunan negara dapat meningkat dengan cepat. Itu paling penting. Kenapa perlu integriti? Okey, kita nak cara dia. Apakah cara? Mematuhi piagam pelanggan. Setiap organisasi ada piagam dia. Contoh dia, Jabatan Kesihatan, setiap pesakit yang datang perlu dilayan dalam tempoh masa 30 minit. Kalau kat sekolah, setiap pelawat yang datang perlu kita memberi perkhidmatan yang baik serta berkualiti. Maklumat yang disampaikan semua tepat. Tak ada sebarang kesilapan. Yang kedua, nak laksanakan memupuk integriti dalam setiap sektor kerja. Jadi yang ni saya rasa pelajar faham kan. Yang ketiga, menyokong kempen pembangunan negara. Ini cara nak laksanakan integriti. Kita perlu sokong apa kerajaan buat. Kerana kalau kita semua kita bantah, jadi perkara yang baik tu pun jadi nampak. Contoh sekarang kalau kita tengok di dalam musim-musim pandemik ni, kerajaan dah bagi vaksin kepada semua rakyat. Jadi kita perlu sokong. Macam mana nak sokong? Dengan kita mengambil vaksin. Nak ambil vaksin, kenapa pentingnya ambil vaksin? Supaya kita dapat sihat. Bila kita sihat, apa yang boleh awak buat? Kita dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi kita tidak kehilangan kan, bila ada kematian, kita akan kehilangan nyawa-nyawa yang berharga lah. Nyawa-nyawa yang tidak sepatutnya kita hilang. Jadi bila kita lihat contohnya sekarang, bila pandemik, dia boleh menyebabkan kematian kepada tanpa mengira peringkat umur. Bayi yang 2-3 tahun yang tak tahu apa-apa pun boleh, kalau dia jangkiti COVID-19 boleh tinggalkan. Jadi itu semua adalah contoh-contoh bagaimana kita nak menyokong kempen pembangunan negara. Okey, ni paling senang dilaksanakan. Mengelakkan perbuatan memberi dan menerima rasuah. Supply and demand. Tak ada orang beri, tak ada orang terima. Jadi dengan tak terima, tak bagi, rasuah dapat dielakkan dalam masa yang sama. Bila rasuah dapat dielakkan, pembangunan negara dapat meningkat dengan cepat. Okey, yang keempat, yang kelima, membayar balik pinjaman. Kenapa perlu bayar balik pinjaman? Contohnya pinjaman PTBDN. Sebagai rakyat yang berintegriti, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, perlu bayar balik. Kenapa perlu bayar? Kerana PTBDN apabila dapat duit tersebut, dia boleh gunakan untuk membiayai pinjaman-pinjaman bagi pelajar-pelajar yang lain ataupun boleh membiayai pinjaman-pinjaman untuk adik-adik awak. Jadi bila dapat membiayai pinjaman untuk adik-adik awak, ada duit lagi. Jadi bilangan rakyat yang berkualiti ataupun bilangan rakyat berpendidikan yang dapat dihasilkan dapat ditingkatkan. Kalau pinjaman ini tak bayar, abang-abang, kakak-kakak awak tak bayar pinjaman, jadi ke barangkalian awak nanti penonton-penonton ataupun anak-anak yang sedang berada di atas 4 dan 5 ni tak dapat lah kan, nak sambung belajar. Kadang-kadang kita ada golongan B40, M40 kan. Jadi golongan B40 dan M40 ni memerlukan pinjaman daripada kerajaan lah bagi membiayai pembelajaran mereka. Untuk anak-anak golongan T20 tak ada masalah lah, kerana biasanya pelajar ni tak dapat pinjaman. Jadi yang membiayai pinjaman mereka adalah ibu bapa mereka. Yang ke-6, menjelaskan bayaran cukai. Jadi nak bayar cukai ni biasanya cukai pendapatan. Ni adalah cukai langsung. Cukai tak langsung macam apa? GST, SST, tu yang awak tak nampak lah. Tiba-tiba
kita tengok dalam tab kita punya bill dah ada cukai kan. Tu cukai tak langsung, jadi cukai langsung ada cukai pendapatan pula. Jadi kena bayar cukai. Kerana dengan cukai ini kita dapat bina jalan raya, dengan ambil cukai ini kita dapat bina sekolah, hospital. Siapa gunakan jalan raya, hospital, sekolah? Dia tentu rakyat yang gunakan. Jadi macam ada bila yang gunakan, jadi perkhidmatan ataupun kualiti yang dapat diberikan oleh kerajaan juga dapat ditingkatkan. Okey. Yang terakhir adalah mematuhi peraturan dan undang-undang. Kerana nak mematuhi peraturan undang-undang, senang sekali tadi, telah saya dah jelaskan sebelum ni bahawa kita tidak menerima dan memberi rasuah. Kita tak terima, tak beri rasuah, secara tak langsung kita patuhi peraturan dan undang-undang. Di mana undang-undang kita melarang sesuatu lah memberi dan menerima rasuah. Mana-mana yang disabitkan dengan kesalahan menerima rasuah boleh dipenjara dan dibuang kerja kalau dia pejabat awam. Dan yang terakhir untuk hari ini, untuk SKP dalam unit ini yang terakhir, cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. Kita tengok cara yang pertama, memartabatkan perusahaan kecil dan sederhana. Usaha kecil dan sederhana diiktiraf di pasaran antarabangsa di mana dia dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil dan sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan imej negara. Jadi bila kita berintegriti, imej negara meningkatlah. Bila imej negara meningkat, sektor pelancongan dapat berkembang dengan cepat. Jadi bila sektor pelancongan dapat berkembang cepat, ramailah pelancong datang ke Malaysia. Jadi pelancong datang ke Malaysia ini, mereka akan membayar cukai kan. Contohnya, sampai-sampai je mereka dah bayar cukai di lapangan terbang. Bila masuk ke hotel-hotel, mereka juga ada cukai di hotel kan, yang digunakan kepada setiap pelancong yang menginap di hotel-hotel di Malaysia sebanyak RM10 satu hari. Jadi tu benda-benda perkara yang akan meningkatkan pendapatan negara. Secara tak langsung, apabila semua orang melaksanakan ataupun semua rakyat berintegriti. Yang ketiga, mewujudkan sistem pentadbiran yang telus di mana negara bebas rasuah, pentadbiran lebih sistematik, meningkatkan kebolehpercayaan dan keyakinan rakyat. Jadi kita tengok yang keempat, dapat meyakinkan pelabur asing bagi meneruskan pelaburan. Kenapa pelabur asing? Kalau negara tersebut korup ataupun negara tersebut banyak rasuah, dia takut nak masukkan. Kerana belum masuk, mereka dah perlu bayar juta ataupun berbilion-bilion kepada perasuah. Jadi penting integriti supaya pelabur yakin nak melabur di Malaysia kan, terutamanya negara kita kan, negara kita yang disayangi dan dicintai. Jadi supaya pelabur yakin, dia semua orang perlu amalkan integriti. Di mana kalau bila pelabur masuk, peluang pekerjaan, peluang perniagaan dapat ditingkatkan. Dan konsep sama tadi, ekonomi negara dapat berkembang dengan besar. Okey, yang kelima, menegakkan keadilan dalam kalangan rakyat. Masyarakat dapat mengelakkan diskriminasi dan masyarakat dapat hidup dengan lebih harmoni. Ini pentinglah kan, kita nak elakkan peristiwa 13 Mei 1969 berulang. Kenapa? Kenapa berlaku peristiwa 13 Mei? Kerana juga ekonomi yang sangat jauh kan antara kaum. Jadi benda-benda itu kita nak elakkan berlaku sekali lagi dengan kita membantu membayar cukai, terutamanya golongan M40 dan D20. Jadi bila mereka membantu bayar cukai, kerajaan dapat membantu terutamanya golongan B40 nya supaya dapat meningkatkan selesa, tidak terasing, jadi negara sendiri, dapat membantu anak-anak D20 untuk belajar dengan atau untuk mendapatkan peluang pendidikan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Dalam masa sama mereka dapat mengubah kehidupan keluarga mereka lah, supaya mereka dapat lebih baik dan keluarga mereka tidak tercicir lah dalam banyak
aspek terutama sekarang berlaku ledakan ICT kan di bukan saja di Malaysia tetapi di dunia. Jadi nak elak benda-benda ni berlaku, nak mengelakkan juga yang sangat jauh, kayaknya perlu bantu golongan-golongan B40 ini. Okay, dan yang terakhir, dapat melahirkan budaya kerja yang efisien dengan meningkatkan produktiviti kerja meningkat dan menjadi contoh negara kepada negara yang lain. Itu sama juga kat kurikulum tadi kan pernah saya sebelum penting konsepnya dan ditekankan dalam topik ini adalah kita perlu berintegriti. Banyak cara kita perlu integriti. Kalau dalam mudah kata kita perlu sentiasa mengamalkan integriti dalam setiap perkara. Tujuan dia ekonomi negara dapat meningkat, membantu pembangunan negara yang sampai pada kos yang okay, kita tengok yang terakhir, implikasi perbuatan tidak berintegriti kepada pembangunan negara. Kadar jenayah dan gejala sosial meningkat. Kenapa kadar jenayah dan gejala sosial meningkat? Kerana jurang ekonomi yang jauh. Jadi bila terutama isu ni sebenarnya bila sebut pasal jenayah kerana apa? Kerana orang tak cukup duit nak beli makanan. Ada senang kata macam tu kan. Kata yang paling mudah, mereka ni tak cukup duit nak beli makanan, sebab tu mereka melakukan jenayah bagi menampung kehidupan mereka. Jadi nak cari-cari kerja mereka tak dapat, mereka buat jenayah. Jadi perkara ni tak sepatutnya berlaku. Nak elak berlaku, kerajaan akan bantulah golongan-golongan ini. Jadi nak bantu macam mana, mestilah kerajaan ada pendapatan. Siapa nak bagi kerajaan pendapatan? Rakyat daripada golongan B40 dan T20. Yang kedua, ketenteraman dan keharmonian negara kedudukan. Ini kesan daripada ni lah. Kesan daripada jenayah, kesan daripada gejala sosial. Yang ketiga, berlaku ketidakadilan sosial dalam pembangunan negara. Kerana konsep tadi saya kata, bila golongan T20, B40 tidak membayar cukai kan, ataupun tidak mengisytiharkan cukai pendapatan yang adil, jadi berlakulah ketidakadilan sosial dalam pembangunan negara. Kerana kerajaan tak dapat berapa membantu golongan-golongan yang susah atau golongan-golongan B40. Penonton faham kan? Bila saya sebut B40, T20, T40, T tertiary 20, maksudnya dia golongan-golongan yang kaya lah, yang berpendapatan 10,000 satu bulan ke atas lebih kurang. M40 tu M medium, medium 40. Medium ni dia ada 40% golongan medium ni. Dia pendapatan daripada 3,000 sehingga ke 10,000 ni M40. Okay, dan yang last sekali adalah B20 ni golongan mereka yang berpendapatan di bawah gaji 3,000. Jadi kalau kita tengok dasar kerja sekarang, mereka-mereka yang berpendapatan 3,000 bawah, kalau kita tengok B40, maksudnya ramai lagi kat Malaysia yang perlu dibantu oleh kerajaan. Maksudnya 40 tu maksudnya 40% daripada keseluruhan Malaysia ini perlu dibantu oleh kerajaan. Jadi untuk penonton-penonton sekalian yang mampu, daripada akan datang yang mampu untuk bayar tu, tolonglah bayar. Ibu bapa awak tu, awak rasa mampu membayar cukai, nasihatkan mereka. Jadi kalau mereka minta tolong nak jelaskan cukai, tolong mereka isytiharkan harta ataupun sama-sama kan awak kongsi kepada keluarga awak bahawa pentingnya integriti dalam diri sendiri. Kerana integriti dalam pembayaran cukai ini penting kerana dia dapat membantu pada pembangunan negara. Yang keempat, pergolakan politik. Okay, yang kelima, pelabuh asing hilang kepercayaan terhadap negara. Jadi ini kenapa hilang kepercayaan? Kerana tak ada sikap integriti lah dalam pemimpin ataupun dalam rakyat Malaysia itu sendiri. Yang keenam, kegiatan rasuah berluasalah. Kenapa berluasalah? Kerana ramai yang memberi dan ramai yang meminta. Jadi bila ramai memberi dan meminta, rasuah berluasalah. Jadi dasar-dasar anti rasuah negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Okay, dan yang terakhir, ketujuh,
campur tangan pihak luar dalam pentadbiran negara. Ini perkara yang paling kita nak elaklah berlaku, kerana berlaku ketidakpuas hatian dalam banyak perkara. Ini na'udzubillah min dzalik. Semoga dia tidak berlaku di Malaysia, kerana semua rakyat akan terkesan apabila campur tangan pihak luar. Yang ketujuh, yang ke-8, pembangunan dan ekonomi negara terjejas. Yang ke-9, wujud juara ekonomi, dan yang terakhir adalah imej negara terjejas. Jadi 3 perkara ini saya rasa tak ada masalah lah untuk pelajar faham, kerana dia telah diterangkan secara tidak langsung oleh saya dalam slide-slide pemenangan saya sebelum ni. Jadi saya rasa itu sahaja pembelajaran saya pada hari ini. Jadi semoga pelajar-pelajar dapat memahami dengan jelas setiap penerangan yang telah disampaikan oleh saya. Jadi kalau masih ada lagi yang tak berapa jelas, pelajar-pelajar boleh hubungi guru masing-masing, ataupun boleh terus layari channel saya bagi mendapatkan info-info tambahan berkaitan tajuk ini. Jadi untuk yang kali pertama menonton, boleh like dan subscribe channel saya di bawah ini sebagai tanda sokongan semua penonton kepada produk-produk ataupun video-video yang dihasilkan oleh saya. Okey, itu saja hari ini. Semoga kita berjumpa lagi, dan saya doakan semoga penonton berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dan kita semua mampu terhindar daripada wabak COVID-19. Okey, semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.